Baiklah tuan-tuan, masuk kita pada larangan yang ketujuh. Larangan ketujuh ialah larangan memburu binatang darat. Inilah yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan sedangkan kamu dalam ihram. Ini zaman dulu-dulu tuan-tuan ya, orang pergi haji susah, jalan darat ya, dan naik kapal laut daripada jalan darat daripada Madinah nak sampai Mekah 7 malam 8 hari berjalan. Kalau daripada selatan Mekah daripada Yalamlam, mungkin 2 hari 2 malam. Jadi mereka ni bila makanan dah habis, nak cari makan, kita pergi memburu. Tak boleh. Ini dilarang oleh Allah. Tetapi yang dilarang buruan ini adalah buruan binatang darat. Adapun kalau orang naik kapal, dia nak tangkap ikan, nak makan ikan di laut, boleh, kerana itu Allah Ta'ala izinkan, sebagaimana Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa harrama 'alaikum saydul barri ma dumtum hurma. Ya, haramkan atas kamu memburu binatang buruan darat selama kamu dalam ihram. Jadi larang tu buruan binatang darat, bukan laut. Jadi kalau tangkap ikan boleh, tapi kalau yang di darat tu tak boleh. Habis Ustaz, kita daripada Madinah kita pergi ke Mekah, kemudian kita stop kat restoran, ada daging, ada ayam, semua kita makan, boleh ke? Boleh lah. Daging ayam tu bukan buruan, itu memang diorang simpan dalam import daripada luar negeri, atau diorang memang sembelih yang mereka pelihara. Yang buruan ni yang liar, itu yang tak boleh. Tapi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni dengan kemodenan yang ada, kita naik kapal terbang, dalam kapal terbang pun dah siap makan. Kita naik bas-bas perjalanan pergi Mekah, di tengah jalan kita berhenti restoran pun banyak makanan. Jadi tak timbul masalah buruan ini. Jadi walaupun kita tak menghadapi masalah ini, tapi oleh kerana ianya sudah ada dalam Quran, sudah ada dalam hadis dan kitab-kitab alim ulama, jadi kita cuma sebutkanlah saja ya. Jadi dengan itu kita skip lah, kita lompat kepada larangan yang ke-8, iaitulah larangan fusuk dan jidal ya. Kita tinggalkan larangan memburu kerana kita pun taklah menghadapi masalah tu. Cuma kita sebutkan saja supaya kita pun mengetahui itu salah satu larangan dalam ihram. Ya tuan-tuan dan puan-puan, larangan fusuk dan jidal ini bersandarkan kepada firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dan barang siapa yang melakukan ihram pada bulan-bulan tersebut, pada bulan-bulan haji, maka janganlah melakukan rafat, fusuk dan jidal dalam masa haji. Rafat tu dah kita sebutlah tadi, iaitu persetubuhan suami isteri. Itu yang dilarang yang telah kita sebutkan tadi. Ada pun perkataan iaitu fusuk. Fusuk artinya keluar dari ketaatan kepada Allah. Maknanya segala bentuk maksiat, maksiat dosa besar ke, dosa kecil ke, ataupun dosa zahir ke, batin ke, semuanya haram. Sebenarnya maksiat ini memang haram walaupun tidak dalam ihram. Apatah lagi kalau kita dalam ihram. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam masa kita dalam mengerjakan ibadah haji umrah, bukan hanya waktu kita dalam ihram, di luar ihram pun kita kena jaga mata kita. Jangan kita tengok duduk depan Kaabah, orang tengok Kaabah, dia tengok perempuan jalan, jambu orang Arab ni. Awak ni dalam ihram, macam mana pula macam ni? Jaga tuan-tuan. Sebab tu kita kena jaga mata kita, telinga kita, lidah kita. Jangan kita fitnah orang, jangan mengumpat orang, jangan mengata orang, jangan bergaduh dengan orang. Ini semua kita nak jaga sepanjang masa dalam ihram kita. Jangan nak megah-megah dengan kita yang package, dengan kita punya hotel, dengan kita punya wang ringgit, dengan kita ke. Jangan nak megah-megah.
Dan demikian pula, jangan ada maksiat zahir dan batin. Orang ingat maksiatnya hanya bercakap bohong, berjudi, minum, itu yang zahir. Yang batin pun hati kita. Hati kita, maaf kata, kita tengok orang pakai baju kotor, pakai apa, alamak dia itu apa, datang haji seleki ya. Jangan kata orang. Kita tak tahu siapa yang pakai baju tu. Mungkin dia wali, mungkin dia malaikat menyerupai, siapa tahu. Pernah satu masa, satu orang murid dia minta pada guru dia, Syekh, doakanlah supaya saya dapat jumpa Nabi Allah Khidir. Nabi Allah Khidir ni kalau orang jumpa, itu maknanya dia wali Allah tu. Sebab Nabi Allah Khidir tak jumpa melainkan seorang wali Allah. Jadi Syekh dia kata, okeylah aku doakan, malam ini kau tunggulah nanti Nabi Khidir datang. Wah, murid ni suka lah. Dia bersiap nak jumpa sopan dia atas tinggal sembahyang, zikir atas dia. Nabi Khidir nak datang ni. Sampai pagi. Bila dah pagi dia pergi jumpa Syekh dia. Syekh, kata Nabi Khidir datang, tak datang pun. Syekh dia pun pelik. Betul ke? Tak ada satu orang pun tak datang ke? Adalah. Satu orang tu miskin, dia pakai baju busuk lah, dengan tampan-tampan minta sedekah. Saya halau dia. Itulah Nabi Khidir. Terkejut dia. Dia ingat Nabi Khidir datang dengan jubah serba besar. Dia ingat rupanya, dengan rupa bentuknya orang tak sangka macam orang miskin. Lepas tu tuan-tuan dan puan kita kat Mekah, mana pokoknya bukan Mekah Madinah, kat mana-mana pun lah kita Singapura pun nampak orang pakai baju seleki macam tu. Jangan kita kata, kita tak tahu dia siapa dia. Yang kita nampak baju dia, dalam hati dia mana kita tahu. Sebab tu dalam satu masa, satu orang alim ulama, dia duduk tengah tunggu dekat sah sembahyang. Dia berzikir ni dekat azan dah ni, kat Masjidil Haram. Satu orang miskin datang. Dia bawa mangkuk. Dia dengan anak perempuan kecil, anak perempuan dia. Kalau orang sedekah dia, perempuan dia bagi satu bunga. Kalau orang sedekah dia, anak perempuan dia bagi satu bunga. Jadi ulama ni tengok, apalah orang tua ni jual anak dara dia ke. Jadi dia berkata dalam hati ni, bukan kat lidah ni. Jadi orang tua miskin ni pun sampai depan ulama ni. Orang tua miskin kata pada anak dia, jangan bagi pada bunga pada orang ini. Alamak, terkejut dia. Masya Allah, orang tua ni tahu apa dalam hati aku. Tu dia tuan-tuan. Dia minta sedekah ini sebenarnya bukan dia nak sedekah. Sebenarnya cubaan Allah pada orang-orang yang dalam masjid tu. Nak sedekah, sedekahlah. Kamu sedekah jangan kata apa-apa. Lidah pun jangan berkata, hati pun jangan berkata. Kata Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kata-kata dalam hati terhadap kepada keburukan orang, itulah mengumpat hati. Mengumpat ni bukan kat lidah tuan-tuan. Lidah tu kalau kita bercakap, ni kat hati pun, hati kita bercakap, itu pun mengumpat juga. Kita tengok orang ni, apalah langgar-langgar orang ni, tawar kasar-kasar ni, tak ada disiplin, tak ambil kursus haji ke. Kita Singapura semua disiplin tak. Kita Singapura semua ada kursus haji. Apa kau ingat opak tu saya Singapura kan? Maaf tuan-tuan, sorry ya jangan, kita jangan pandang kita bagus, kita baik, kita kursus. Jangan. Kita nampak dia kasar, dia langgar. Mungkin itu cara dia. Dia hidup dalam hutan daripada Afrika. Dia duduk kat bukit-bukit pada Turki. Memang hidup dia tu kasar. Dalam hutan, keluar hutan, masuk hutan, naik bukit, turun bukit. Dia punya badan, dia pun nature dia tu sudah semula jadi kasar. Kalau dia lembik-lembik macam kita, satu minggu dalam hutan meninggal tuan. Tak boleh tahan ustaz, cannot take it lah. Yalah, bukan cara kita, bukan hidup kita. Tapi ini cara dia. Dia kalau lembik-lembik tak boleh, jadi dia kena kasar. Jadi dah macam biasa lah. Dia masuk hutan, keluar hutan, jumpa harimau, hello harimau, sendiri je. Kita tak boleh. Maaf tuan-tuan, kita cakap, tapi betul lah. Jadi bila dia tawaf, dia sign tu, bagi dia biasa. Dia langgar orang tu macam biasa. Dia langgar. Dia tak rasa apa pun, bukan dia nak khianat kita. Tapi kita terasa hati, apa ni, bawa langgar-langgar ni. Kalau marah-marah dia tak ada apa-apa dengan kau. Habis dia langgar kita. Tak apalah, kita pun